soalan lagi dulu. Okay. Siapa yang mengawal pergerakan market forex? Siapa yang mengawal pergerakan forex? Okey, saya rasa mungkin ada Arkan ini mungkin baru lagi dalam bidang forex. Okey, tapi mungkin okey. Secara asasnya dia forex ni dia demand and supply antara orang kata satu country ke ni. Dia kalau kita anggap kita ni sebagai satu pelancong, kita nak pergi katakan UK atau US, kita akan tukar duit. Okey. So benda tu memang tiap hari ada jual dan beli. Okay, sebab tu kita kata forex ni is a big market, even lagi besar daripada stock market. Okay, sebab kita dalam 5 trillion, saya tak pasti pasal stock market berapa trillion ataupun berapa billion. Okay, so forex ni 5 trillion. Okay, siapa yang kawal market ni? Dia sebenarnya pembeli dengan penjual. Okay, tapi yang besarnya yang selalu menggerakkan market adalah central banks. Okay, kalau kita tahu, even katakan contohlah, kalau kita dengar forex scandal dekat even Malaysia pun yang dulu pasal GBP apa semua tu, ataupun even kita pernah kenal masa financial crisis 1987, George Soros. Okay, so dia ada beberapa kategori, tapi yang big kategori adalah central banks, yang kedua adalah hedge fund ataupun fund manager, ataupun dengan bank-bank yang besar. Okay, lepas tu adalah kategori pasal commercial. Okay, commercial ni company-company yang buat business ataupun operation, contoh company US dekat China, ataupun company US dekat Malaysia, ataupun Malaysian company dekat US. Sebab kita bila buat business, kita kena bawa balik duit. Sama juga orang yang buat business, dia kena bawa balik untung dia balik ke sana, ataupun dia kena buat pembayaran. Ataupun katakan saya company US operate dekat Malaysia, tapi dia kena beli barang daripada Australia, dia kena bawa masuk ke Malaysia untuk buat katakan manufacturing betul. So dia kena beli duit Malaysia ataupun duit Malaysia, dia kena beli tukar ke Australia dollar supaya dia boleh beli duit Australia, lepas tu ke bawa masuk. Sebab kita kena bayar orang Australia dalam duit Australia. Okey, ataupun orang UK dalam duit UK. Kita bayar pakai duit Malaysia tak laku, ataupun kita pakai duit US tak laku dekat London. Okey, dia mesti kena tukar ke duit tu. So itu yang membuatkan forex tu bergerak. Tapi yang menggerakkan ni, kalau kita nampak yang kita belajar kata ekonomi masa sekolah menengah tu, imbalance of trade atau balance of trades, export import tu. Okay, so kita akan tukar melalui bank untuk bayar dekat company di UK. Okay, ataupun kita remit duit ke UK untuk bayar ke manufacturer di UK, ataupun penjual di UK supaya dia boleh ship barang tu ke Malaysia. So itu secara konsep asasnya. Jadi central bank pun buat macam tu. Contohnya lah, duit antara macam hari tu lah yang Donald Trump ataupun even kat Malaysia pun kita kawal duit US dollar ke 420, kita pack ataupun 380. Okay, so central bank dia boleh jual beli duit tu, berapa banyak duit reserve katakan US dollar dia orang simpan dalam market atau dalam central bank, supaya dia boleh kawal dia punya exchange rate. Okay, tapi benda tu sebenarnya tak recommended bila pack ni, itu yang ataupun central bank influence dia punya kecairan duit tu. Itu yang Donald Trump selalu marah China, dia influence currency, manipulate. Okay, ayat yang dia guna tu manipulate currency, membuatkan China punya dollar, China punya renminbi lemah, supaya barang-barang US tu jadi mahal ke China, jadi orang tak beli sangat daripada US. Okay, jadi orang akan pergi ke China bila dia jadi lemah. Sama juga baru-baru ni 2-3 minggu lepas Swiss chef tu, okay, siapa tu, Donald Trump ataupun US bagi tahu Switzerland adalah antara country atau central bank yang manipulate kekuatan ataupun kelemahan Swiss. Sebab bila dia announce macam tu kita nampak ada satu pergerakan spike atas bawah untuk chef, tapi tak banyak. Okay, tapi dia ada pergerakan. Okay, sebab bila dia kata, tapi sama juga masa Donald Trump dia kata China manipulate currency yuan, so ada spike. Okay, so central bank dia boleh kawal sebab dia ada orang kata reserve atau kekuatan, sebab dia orang ni
simpan berbilion-bilion, okay, duit, ataupun dia boleh tukar gold jadi US dollar reserve, ataupun dia orang pakai bond yield. Macam sekarang ni hari tu kalau kita nampak treasury yield, yang 10 year treasury yield yang China beli banyak ataupun Russia beli banyak masa daripada US, rasanya dekat setahun lepas tu bila dia dah naik rate, tiba-tiba dia orang jual balik, so rate semua jadi rendah, okay. Lepas tu gold spike, so dia orang boleh manipulate, ataupun central bank dia boleh manage berapa banyak gold dia nak simpan, ataupun berapa banyak reserve currency country lain nak simpan. So central bank adalah satu entity yang boleh kawal dalam unit yang banyak. So lepas central bank adalah hedge funds ataupun bank-bank yang besar yang boleh buat, ataupun hedge fund macam George Soros punya ni, so dia orang boleh manipulate ataupun dia boleh gerakkan market. Lepas tu commercial bank lah, tapi commercial bank kalau saya nak bagi secara tier, mungkin central bank dia transact dalam berbilion-bilion. So mungkin hedge fund mungkin 1-2 bilion, macam central bank mungkin 50-60 bilion macam tu. Hedge fund mungkin 1 bilion ke 20-30 bilion. Commercial bank maybe antara 100 juta hingga 1 bilion punya range. Lepas tu baru datang ke institusi insurance company ataupun beberapa yang ni mungkin dalam beberapa ratus juta ataupun juta. Then come to retail trader ataupun brokers ataupun inilah yang transact dalam juta hingga ratus ribu. Okay, so yang menggerakkan selalunya yang menggerakkan adalah central bank. Sebab tu kalau central bank dia ubah interest rate sikit pun 0.15 point atau 0.25 point, dia akan memberi impact yang besar. Okay, sebab bila central bank yang buat itu, hedge fund ataupun commercial bank apa semua tu, dia akan ikut dengan apa yang announce oleh central bank. So kalau tanya saya, central bank adalah utama, followed by hedge fund ataupun bank-bank dengan commercial bank lah.